A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza talaqtumun nisa, apabila kamu nak talak akan perempuan, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka hendaklah kamu talak akan mereka itu bagi iddah mereka itu. Yang ini sepatutnya dengan talak masa suci, supaya mereka mendapat iddah itu. Dia nak bagi tahu dekat kita, kata talak ni adalah satu benda yang tidak haram, tetapi Allah tak suka. Dalam hadis Nabi SAW, dia kata, abghadul halali ilallah at-talaq. Benda halal di sisi Allah, tapi Tuhan cukup marah, ialah laki-laki menggunakan kuasa talak. Dibenarkan berlaku perceraian, tapi Tuhan tak suka kepada orang yang bercerai. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada Nabi SAW. Dalam riwayat daripada Ibnu Abi Hatim, dia kata Nabi SAW pernah ceraikan isteri dia yang bernama Hafsah. Hafsah ni anak siapa? Anak Umar Al-Khattab. Nabi pernah ceraikan Hafsah. Dan apabila Hafsah diceraikan, dia pun dah cerai, ambil beg, balik rumah pak dia, rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat 1 surah At-Talaq ini kepada Nabi SAW. Serentak dengan itu, Jibril mai kepada Nabi SAW, perintahkan Nabi supaya rujuk balik kepada Hafsah. Dan Jibril kata kepada Nabi SAW, Allah perintahkan kamu rujuk balik Hafsah ni kerana Hafsah adalah satu orang isteri yang kuat berpuasa sunat. Kerana Hafsah adalah satu orang isteri yang kuat salat malam. Kerana Hafsah adalah satu orang isteri yang akan kekal menjadi isteri kamu di syurga. Nabi SAW serentak dengan turun ayat 1 hak kita tengah duk baca ni, serentak dengan Jibril mai kata lagu tu, dia cepat-cepat pergi balik ke rumah Umar, rujuk balik, bawa balik Hafsah ke rumah dia. Itu menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Berlakunya benda ni ialah kerana nak dijadikan pengajaran kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, bahawa bila berlaku cerai, di sana ada rujuk. Dia nampak yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsu al-iddah, dah hingga jaga olehmu akan tempoh iddah itu supaya kamu dapat rujuk balik kepada dia. Wa ahsu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala perintah kita suruh jaga tu bilangan hari iddah itu. Kalau satu isteri diceraikan oleh suami, dia ada 3 kali suci. Dalam tempoh 3 kali suci. 3 kali datang haid suci, datang haid suci, datang haid suci. Dalam tempoh itu, lebih kurang kita kata 3 bulan itu. Dalam tempoh itu, hopefully, harap-harap suami ni dah kembali waras. Dan dia boleh fikir elok balik. Kerana Allah memberi kepada dia masa yang secukupnya untuk nak balik kepada kehidupan suami isteri. Maka dengan harapan dalam tempoh iddah itu, dia boleh pergi rujuk balik, ambil balik isteri dia, menjadi isteri dia. Pasal apa? Pasal Islam tidak suka perceraian. Maka ayat ni kata, wa ahsul iddah, maka hendaklah kamu kira tu hari iddah tu. Pasal apa? Jangan terlepas daripada 3 bulan tu. Dah terlepas baru teringat balik, tak boleh rujuk dah. Melainkan kena akad yang baru. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha rabbakum, dan takutlah olehmu akan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu pada suruh dan pada tegahnya. Tuhan bila dia sebut cerita pasal cerai ni, dia selit masuk ayat ni, wattaqullaha rabbakum, takut pada Allah, jangan bercerai. Implikasi ataupun kesan daripada perceraian itu ialah anak yang menjadi mangsa paling teruk. Bapa cerai dengan mak, pak boleh kahwin lain, mak boleh kahwin lain, tapi anak ni dia terkapit. Dia menjadi mangsa kepada keruntuhan rumah tangga ni. Maka Islam tak mau benda-benda macam ni jadi.
Maka Allah kata, wattaqullaha rabbakum, takutlah kepada Allah, dia Tuhan hampa semua. Dia tak suka benda ni, perceraian ini. Jangan buat benda ini. Firman Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Dia mai kesan daripada perceraian. Apa hukum yang timbul selepas perceraian? La tukhrijuhunna min buyutihinna. Maka jangan kamu halau keluar mereka itu, yakni bekas-bekas isteri yang ditalak itu, daripada rumah bercerai mereka itu. Kalau sekiranya perceraian itu talak satu ataupun talak dua, bila suami ceraikan bini, siapa kena keluar? Suami keluar. Kita syok-syok guna kuasa kita, cerai dia, tengok-tengok dia siap beg kat kita, buh di pintu. Kita tanya, beg apa? Aku cerai hang. Pasal abang cerai saya, abang selamat jalan. Dia kata, oi, kita kata ni undang-undang Ismet Ulam Raja mana hang pakai ni? Dia kata, bukan, ini bukan undang-undang Ismet Ulam Raja. Ini surah At-Talaq ayat 1. Dia baca ayat ni, kencilan seluang kita. Pasal apa? Pasal memang lagu tu. Dia kata, apabila perceraian itu talak rajai, talak 1, talak 2, boleh rujuk balik, isteri tak boleh disuruh keluar daripada rumah, melainkan suamilah kena bawa beg pergi tidur di surau Taman Krian. Dia nak jadi macam tu. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu halau mereka, yakni perempuan yang kena talak itu, daripada rumah tempat mereka diceraikan itu. Wala yakhrujna, dan tiada keluar mereka itu, yakni perempuan yang kena cerai itu, daripada rumah suami itu. Perempuan ni Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan keluar, pasal hang ada hak di dalam rumah itu. Sehinggalah lepas iddahnya. Sampai bila? Sampai habis iddah 3 kali suci, suami dia balik mai, dia kata hang pula keluar, aku nak duduk rumah ni. Karut juga nampak tu. Dia tu ingat nak pergi tukar nama dah, rupanya dah 3 bulan aja. Lepas tu selamat hang. Begitu. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Melainkan bahawa datang mereka itu, yakni perempuan yang beriddah itu, dengan kejahatan yang nyata, seperti zina, lidah jahat pada suami dan keluarga suaminya. Ni yang bercerai talak 1 atau talak 2, dia boleh duduk di rumah tu dalam tempoh 3 kali suci. Dalam tempoh 3 bulan dia boleh duduk situ. Tetapi dengan syarat perangai elok. Kalau dia kekal di rumah tu, tiba-tiba dia buat main jantan lain, buat masuk dalam rumah tu, dia sudah buat benda ini sebut oleh Allah, an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Dia kena cerai dengan laki dia, dia nak tunjuk dekat laki dia, kata dia ni ada harga lagi, dia panggil boyfriend lama dia mai. Kalau dia buat benda macam tu, hari dia buat tu, hari tu kata dekat dia, get out. Pasal apa? Pasal dia sudah buat fahishatin mubayyinah, satu keji yang nyata, nampak ke semua orang. Ataupun yang dimaksudkan dengan fahishatin mubayyinah ini ialah dia cari pasal dengan keluarga laki dia. Dalam tempoh masa tu dia bergaduh dengan mak mentua dia, dalam tempoh masa tu dia cari pasal dengan ipang-ipang dia, dalam tempoh, kalau berlaku benda-benda yang macam ni, juga ternafi hak dia untuk duduk di dalam rumah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata, maka dikeluar mereka daripadanya. Kalau dia buat perangai-perangai tak elok ni, ketika itu dia disuruh keluar daripada rumah suami dia tadi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa tilka hududullah. Dan demikianlah segala had, yakni hukum hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran, tuan-tuan, kalimah hudud, dia tidak merujuk kepada hudud yang kita faham. Kita bila sebut hudud ni, kesalahan mencuri potong tangan, kesalahan berzina, sebat bagi yang tak kahwin, rejam dengan batu bagi yang dah kahwin. Bila minum arak kena sebat 80 rotan, kita dah faham macam tu hudud. Itu hudud dari segi fiqh. Perkataan hudud dalam Quran, dia merujuk kepada semua hukum Allah. Apa juga hukum Allah itu hudud. Hudud ni daripada perkataan had. Kita duduk bawa kereta, tengok dia tulis had laju. Dia tulis di situ had 60 km. Had itu bahasa Arab. Had singular, 1. Hudud plural. Maksudnya had-had ataupun sempadan-sempadan. Hukum hudud Allah yang dimaksudkan dalam ayat ni ialah batas sempadan yang ditentukan Allah. Kalau sekiranya hang nak bercerai bini, bukan tak boleh. Boleh, tapi Allah marah. Tapi bila dah berlaku perceraian, dia ada peraturan dia. Peraturan itulah sempadan dia.
Suami menceraikan isteri, talak satu, talak dua. Rumah tu isteri duduk, suami keluar. Kecuali kalau cerai talak tiga, maka ternafi segala hak isteri. Seorang lelaki dia nak guna kuasa dia, kuasa veto yang Allah bagi dekat dia ni, boleh lepas 3 talak sekali ni, dia nak guna yang tu dia fikir habis dah, baru dia sebut 3. Dia marah sangat ni, dia kata aku cerai hang talak dong. Dia kata dia tak jadi sebut 3 tu, pasal dia tahu 3 tu berat. Saat lagi dia nanti main cerita, kalau dah tersebut 3 ni, dia nak jadi lagu mana ni. Saat lagi ayat yang akan datang, dia nanti main cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, watilka hududullah. Dan demikian itulah segala had sempadan hukum Allah. Jangan kamu langkah akan dia. Tuhan sudah bubuh batas sempadan, jangan langkah. Firman Allah, wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Dan siapa yang melampaui segala had, segala hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya zalim dia akan dirinya. Yakni dengan saja melentang diri dia kepada azab Allah. Siapa yang saja pergi langgang hukum Allah, dia tahu dia langgang ni dia akan kena masuk neraka, dia langgang juga. Makna dia zalim diri dia sendiri. Dia tahu kawasan ni 60 km, dia pergi duk bawa 120 juga, hang saja cari pasal. Itu sebab dia kata apa? Peraturan ini bertujuan untuk mendidik, dia kata, supaya semua orang bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Kadang-kadang fikir-fikir pun betul juga kan. Derai sangat aksiden jadi macam-macam. Dia bawa derai, dia pergi aksiden terlungkup mati, tak apa. Dia bawa derai terbabas, dia pergi langgar orang yang bawa elok. Peraturan ni biasanya, apatah lagi kalau hak Allah punya, mesti untuk kebaikan. Tapi kalau hak manusia buat ni pun biasanya untuk kebaikan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Maka tiada engkau ketahui, barangkali, mana tahu Allah subhanahu wa ta'ala nak mendatangkan kemudian daripada yang demikian itu, kerja untuk rojok balik. Maka talak 1 ataupun talak 2 boleh dirojok balik. Tu dia nak abang kata. Hikmah di sebalik Allah mensyariatkan iddah. Bila bercerai, dia bagi 3 bulan untuk tempoh bertenang. Memanglah masa marah ni jangan kata. Tapi bila kita dah cerai dah bini pun dah balik pergi rumah mak pak dia. Bila duk tengok kain baju duk selungguk tak ada siapa lipat. Bila duk tengok iron setrika pun dah lama tak buka switch. Bila duk tengok dapur dah lama tak pasang api, melainkan untuk masak ayak dengan rebus Maggi. Bila dia duk tengok benda-benda tu kan, 3 bulan ni cukup. 3 bulan ni cukup untuk dia kata, tapi memanglah dia ni perangai tak apa elok, tapi bukanlah semua tak elok. Dia mula duk ni balik lah. Yang masa marah itu ni tak nampak elok langsung. Tapi lepas seminggu, lepas 2 minggu, lepas sebulan, lepas dia fikir-fikir balik, bukan dia saja, aku pun ada salah juga. Dia duk main lah. Dia main lepas pada 2 bulan tu, ambil handphone, pegang-pegang tak jadi, tak balik. Lagu ambil, dah tekan, dah tengok, dah type, dah SMS tu, tak jadi, hantar, padam balik. Kan? Tengok lagi seminggu nak cukup tempoh iddah ni. Hantar SMS tu ya. Apa abang? Tanya elok balik, apa abang? Macam mana duduk di rumah sana, okey ke? Kalau anak ikut bini, tanya balik anak macam mana? Semua sihat ke? Mula nak buat baik. Tinggal lagi 3 hari lagi. Telefon terus Kata dari mana? Nak jumpa Said boleh tak? Ni hikmah ni Bijak ada Allah subhanahu wa ta'ala ni. Dia mengadakan iddah bagi perceraian yang berlaku. Allah maha bijak. Pasal dia yang cipta kita. Dia tahu kita ni siapa. Masa tengah marah ni jangan buat keputusan. Masa tengah marah ni jangan buat kesimpulan. Jangan. Tunggu kita reda, kita tenang, kita semayang, kita dapat satu masa yang cukup baik. Masa tu muhasabah balik. Nampak gaya rojok lah yang terbaik. Nak teruskan perceraian itu, nak pergi menikah lain. Garantikah hak bini baru esok lebih baik pada hari itu? Tak berani garanti. Garantikah kalau kita pergi cari lain mai ganti dia ni akan menjadi isteri yang lebih baik pada hak ada tu? Fikir kelipar tak ada jawapan. Apa kata pergi menikah lain? Menikah lain lagi kerosot daripada hak itu. Macam mana?
Mai bini baru pula kata balik kat kita. Dia kata, patutlah bini hang tinggal hang. Perangai macam ni. Rupanya bini nama doang ni. Dia kata lagu tu kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka, di sebalik ayat yang kita baca ni, dia nak abang apa? Hak mana duk ada tu, baik buruk, itulah history kita. Kalau tak elok, perelokkan dia. Cantik yang tu. Cantik Islam ni tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Siapa yang saja pilanggang, dia menzalimi diri dia sendiri. La tadri la'alla Allahu yuhdithu ba'da zalika amra. Mana tahu Allah adakan hikmah iddah ini, kok satu hari mereka boleh rujuk jadi suami isteri yang baik balik. Tuan-tuan, berlaku pada zaman Nabi SAW. Satu perempuan nama dia Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ni di antara orang perempuan yang awal-awal hijrah. Dia ni, orang bagus. Tapi itu yang kata dunia. Yang kata dunia, walaupun dia satu orang perempuan yang bagus. Dalam hadis cerita dia kata apa? An Fatimah binti Qais, anna Aba Amr bin Habsin talaqahal battah. Suami dia bernama Amru bin Habs menceraikan Fatimah binti Qais ini battah. Maksudnya apa? Sedih dia bagi 3. Bini bagus. Dan dia di kalangan orang perempuan yang awal-awal hijrah. Ada kedudukan, ada nama di sisi Nabi SAW. Dia menikah dengan satu orang yang bernama Amru bin Habs. Kena cerai, talak 3 cerai. Amru bin Habs ceraikan Fatimah binti Qais ni, bukan cerai depan. Dia duduk ada di tempat lain tu. Dia cerai di sana, hantar orang main habang. Macam zaman lah. SMS ya. Lepas SMS tutup phone tu. Ni zaman lah ni ada lagu tu. Cerai bini dia. Dia tag SMS. Dia kata aku dah fed up dengan hang. Ambil 3 tu. Tutup phone tu. Pasal dia tahu sekali bini yang call hidup macam-macam. Dia tutup phone tu. Tak buka. Dia pakai nombor prepaid baru. Berlaku kepada satu perempuan yang bernama Fatimah binti Qais. Suami dia ni Amru bin Habs. Duduk tempat mana tah tu. Ceraikan bini dia daripada tempat sana tu, fa arsala ilaiha wakiluhu bi syair. Dia hantar wakil mai jumpa, bawa surat daripada dia, tulis tangan, abang kata aku dah cerai hang talak 3, bersama dengan surat tu bawa gandum mai sikit. Kalau kita hari ni kata bagi beras 5 kilo. Bagi. Fasakhitathu, maka Fatimah binti Qais dia pun naik hot lah dia ni. Ai, sekian lama aku jadi isteri hang, takkan tak ada baik aku langsung. Dan kalau tak berkenan dekat aku pun janganlah buat macam ni. Tak boleh kan mai jumpa depan-depan, abang pakai hantar orang mai abang kata cerai, bagi surat gitu aja, bagi gandum sikit nak makan berapa hari. Dia marah. Fasakhitathu, maka marah dia ni kepada suami dia. Faqala, maka kata Fatimah ni, maka kata wakil yang mai hantar surat daripada laki dia ni, faqala wallahi ma laki alaina min syai'. Depa kata hang tak ada hak untuk nak marah kami. Kami postman aja yang hang marah kami pasal apa? Kita duduk di rumah. Postman mai hantar surat saman AES. Postman mai hantar surat saman AES. Kita tengok kita kata ni apa pipi maki postman tu. Dia kata Syekh, saya postman lah. Saya postman. Saya bukan JPJ. Yang dia marah saya pasal apa? Macam ni lah dia ni kena. Dia bawa surat daripada suami Fatimah binti Qais yang bernama Amru bin Habs. Bawa mai surat, laki hang cerai hang ni, dia ada bagi gandum sikit. Dia ni bila terima surat ni dia marah. Dia marah dekat wakil ni. Wakil ni kata dekat dia, wallahi ma laki alaina min syai'. Demi Allah, hang tidak ada hak untuk marah aku. Kami postman aja. Faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Fatimah ni pergi cari Nabi SAW. Fazakarat zalika lahu. Fatimah mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, suami saya ni Amru bin Habs. Dia tak ada rumah, dia tak tahu pergi mana. Dia ceraikan saya, dia hantar orang buat mai surat kata dia cerai saya. Apa punya suami dia ni? Faqala Nabi SAW, laisa lakin nafaqah. Nabi kata dekat dia, cerita dia macam ni. Dia cerai berapa? Cerai talak 3. Talak 3. Dia cerai saya talak 3. Dia bagi gandum sikit aja. Dia kata dekat Nabi. Nabi kata, okey. Laisa laki nafaqah. Cerita dia macam ni. Oleh kerana dia cerai hang talak 3, pocik. Hang tak ada apa.
Fa'amaraha an ta'tadda fi baiti ummi syarik. Nabi kata tak apalah. Oleh kerana dia dah lafaz cerai, talak 3. Cerita dia hang dengan dia dah tak ada apa. Habis. Lah ni lagu ni, talak 3, hang tak boleh duduk dah rumah suami hang. Yang boleh duduk rumah suami hang kita baca tadi, talak 1 dan 2 saja. 3, hang kena keluar daripada rumah suami hang. Nabi kata, dan aku menganjurkan hang pergi ke rumah ummi syarik. Siapa dia ummi syarik ni? Ummi syarik dalam satu riwayat lain dia kata imra'atun ghaniyatun minal ansar. Dia ni daripada kalangan ansar. Dia ni perempuan kaya. Ummu syarik. Dia ni perempuan kaya daripada kalangan ansar. Dalam hadis kata azimatun nafaqah fi sabilillah. Dia satu orang funder. Satu orang yang banyak memberi fund, memberi dana kepada perjuangan Islam. Summa qala tilka imra'atun yaghshaha ashabi. Oh, lepas itu Nabi kata, tapi masalah satu, Nabi kata. Ummu syarik ni, dia ni satu orang yang orang ramai duduk pergi rumah dia. Dia ni satu orang yang rumah dia ni hari-hari ada orang pergi. Satu, dia orang kaya. Yang kedua, dia pemurah. Jadi siapa pergi rumah dia, memang mi udang peri mesti dapat. Maka ramailah orang pergi. Saja lintas pun singgah. Bila mana nak tahu kok ada udang goreng. Kalau tak ada mi udang pun. Dia orang yang macam tu. Nabi pun bila suruh Fatimah binti Qais pergi ambil aidah dia di rumah Ummu Syarik. Lepas tu Nabi teringat. Oh, Nabi kata, tapi nanti saat. Tilka imra'atun yaghshaha ashabi. Dia satu orang perempuan yang rumahnya selalu dikunjungi oleh sahabat-sahabat aku. Ramai orang nanti duduk pergi rumah dia. Nabi kata. Maka kata Nabi SAW, fa inni akrahu an yasquta anki khimaruk. Tu dia, tuan-tuan, Nabi punya jaga aurat ni. Nabi kata, oleh kerana rumah Ummu Syarik ni rumah orang ramai duk pi, selalu hari-hari ramai orang duk ada di rumah, aku takut. Nabi kata, kok hang pi tumpang duk rumah dia, takut khumur, takut ni kain tudung kepala hang ni takut jatuh. Bila jatuh orang nampak aurat hang. Nabi ni nak suruh Fatimah binti Qais pi ambil aidah 3 bulan, pi tumpang duduk rumah Ummu Syarik. Nabi dah suruh pi dah, lepas tu Nabi teringat. Oh, Nabi kata dia ni satu orang kaya, selalu duduk jamu orang, ramai orang duduk pi rumah dia. Saat lagi hang pi duduk rumah dia, saat lagi kuk kain khimar, kain khumur yang duk pakai ni takut-takut jatuh orang nampak aurat hang. Oh, Nabi kata tak mau. Au yankashifa thawb an saqaiki. Nabi kata, ataupun kok hang duk berjalan pergi balik dalam rumah tu, takut kain terselak nampak perut betih hang. Nabi jaga aurat orang perempuan sampai macam tu. Tuan-tuan, kalau Nabi jaga ni, Fatimah binti Qais bukan bini, bukan isteri Nabi, bukan anak Nabi pun Nabi jaga macam tu. Apatah lagi kita, isteri kita dengan anak-anak kita, lebih lagi kita kena jaga aurat mereka. Nak keluar pesan, kakak Nabi mana? Dia kata pergi sidaikin, pakai tudung elok. Rumah perumahan kita hari ni duduk sidaikin, orang sebelah nampak, orang duduk lalu depan rumah nampak, kakak pakai tudung elok keluar. Aurat kena jaga. Ayah tak mau sekali lagi kerana ayah tak tegur hang, ayah berdosa sama. Nabi jaga aurat Fatimah binti Qais sampai macam tu. Maka kata Nabi SAW, fa'taddi inda bani Ummi Maktum. Nabi kata kalau macam tu, no, cancel. Tak payah pi ambil aidah di rumah Ummu Syarik. Sebaliknya pi ke rumah Ibnu Ummi Maktum. Pi di rumah Ibnu Ummi Maktum, dia ni buta. Dia buta. Jadi kalaulah sekiranya hang apa sekali-sekala buka tudung apa dia tak nampak, tak apa. Nabi nak jaga aurat ni sampai macam tu sekali. Kemudian kata Nabi SAW, duduk di sana. Fa iza halalti fa azinini. Nabi kata bila dah tamat aidah esok ni, dah habis 3 kali suci, Nabi kata bagi tahu dekat aku. Nabi kata dekat Fatimah ni, dah habis aidah esok, abang dekat aku. Falamma halaltu zakartu lahu. Fatimah kata bila habis 3 bulan, aku dah tamat tempoh aidah, aku bagi tahu kepada Nabi SAW. Bagi tahu kata, ya Rasulullah, aidah saya sudah tamat. Dan ada lagi satu nak bagi tahu. Dia kata anna Muawiyata wa Aba Jahmin khatabani. Dia kata, ya Rasulullah, nak bagi tahu dalam tempoh saya aidah cerai suami talak 3 ni, ada 2 orang mai duk mengorat saya.
Mana segak aku Fatimah binti Qais ni kot kan. Dia kata ada dua orang nampak lagu duk mai kona baring depan rumah. Dia kata, ni, lakai dua orang ni. Satu macam yang duk mai kalau kayuh basikal lagu kayuh bagi lambat-lambat ke, lagu buat-buat bagi rantai jatuh ke pada depan rumah. Berlaku benda ni. Untuk lebih lanjut, tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Baqarah. Ayat 228 sampai ayat 236. Dia cerita pasal ni. Pasal cerita orang perempuan kalau bercerai, talak satu, talak dua, macam mana, boleh tak boleh hero lain nak main tackle dia, nak main mengorat dia, nak main meminang dia. Talak berapa kalau orang perempuan yang kematian suami ataupun cerai talak 3, boleh tak boleh orang main nak meminang dia. Dia ada cerita dalam ayat 228 sampai 236 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan saja balik baca. Yang tu homework. Balik buat. Kan? Secara ringkasnya dia nak bagi tahu, dia kata kalau sekiranya satu orang perempuan itu dicerai oleh suami dia talak raj'i, talak 1, talak 2, siapa pun tak boleh mencuba nasib untung batu tenggelam, untung sabut timbul, nak pergi terai-terai mengorat bini orang yang dicerai talak 1, talak 2. Tak boleh. Pasal apa? Pasal talak raj'i, Islam lebih suka kalau sekiranya dia balik kepada suami asal dia. Berbeza kes orang perempuan yang bercerai dengan suami dia talak 3. Laki memang tak boleh balik dah dekat dia. Melainkan dalam ayat 228 sampai 236 tu dia ada cerita tentang kes yang macam ni. Dalam masyarakat kita kata Cina, buta. Dalam keadaan biasa, dia sudah cerai isteri dia talak 3, dia berkenan macam mana pun, dia tak boleh menikah balik lah dengan isteri dia. Melainkan melalui satu proses yang genuine, proses yang original, tidak dirancang. Isteri dia yang dicerai talak 3 ni, siapa ke satu orang sudah main meminang, menikah dan berlaku persetubuhan dan berlaku perceraian tanpa paksa, tanpa dirancang, baru dia boleh balik kepada isteri itu sebagai hukuman, satu punishment kepada suami yang tak fikir panjang, cerai isteri talak 3. Bagi kes orang perempuan yang diceraikan oleh suami talak 3 atau kematian suami. Suami dia dah mati, memang tak boleh menikah balik dah dengan dia. Bagi kes yang macam ni, hero kampung dusun boleh cuba nasib. Tetapi tidak boleh meminang secara rasmi. Dia cuma boleh buat apa? Sindiran. Dibenarkan dalam Quran. Sindiran. Maksud sindir ni apa dia? Tengok dia ni keluar duduk sidai kain, ni buat jatuh basikal depan rumah tu. Lepas itu sekali dengan buat-buat sembang. Tanya dia, ni lepas daripada Abang Ali kita meninggal ni, duduk di rumah tak ada siapa kacau ke, tunjuk ambil berat. Tunjuk ambil berat tu sindiran. Dia ni pun, lain macam yang duk tanya ni. Lah dengan zaman SMS ni, satu macam yang lepas satu SMS, kalau ada apa-apa hal yang terdesak, sila hubungi saya. Mau pikul lah. Mopiko akan datang segera secepat mungkin. Itu dia panggil sindiran. Sindiran itu dibenarkan bagi apa? Bagi kes perempuan bercerai talak 3 ataupun bercerai mati dengan suami dia. Itu ada dalam surah Al-Baqarah, tak ada di dalam surah At-Talaq yang kita baca ini. Balik kepada Fatimah binti Qais. Bila Nabi kata dekat dia, Fatimah hampir habiskan iddahan di rumah Ummu Syarik. Lepas itu Nabi cancel, Nabi suruh pergi di rumah Ibnu Ummi Maktum. Siapa dia Ibnu Ummi Maktum ni? Siapa tuan-tuan? Orang buta. Yang menjadi tukang azan Nabi SAW. Di Madinah, bang subuh 2 kali. Bang yang pertama Bilal. Bila dengar Bilal bang, orang yang nak puasa boleh makan sahur lagi. Bila dengar bang Ibnu Ummi Maktum, sudah habis. Subuh sudah masuk, stop makan. Ni, Ibnu Ummi Maktum ni, dia buta. Tapi pilihan Nabi, pilihan Allah untuk menjadi tukang azan Nabi SAW. Nabi suruh Fatimah binti Qais pergi tumpang duduk di rumah Ibnu Ummi Maktum. Bila habis tempoh iddah, dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, anna Muawiyata wa Aba Jahmin khatabani. Dia kata, ya Rasulullah, dalam tempoh saya nak perhabis iddah, suami cerai talak 3 ni, ada 2 orang mai approach saya. Mai try mencuba nasib, untung sabut timbul. Siapa dia? Seorang nama Muawiyah dan seorang nama Abu Jahmin. 2 orang ada mai tunjuk minat macam nak memperisterikan saya.
Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma Abu Jahmin fala yada'u asahu an atiqi. Nabi bagi satu komen. Nabi kata macam ni lah. Kalau hang ada ingat berkenan dekat Abu Jahmin, Nabi kata aku nak abang dekat hang satu. Abu Jahmin ni kira tongkat pukul orang tak pernah lepas tangan. Maksudnya apa? Kaki pukul. Dia ni. Bouncer. Kalau hang ada ingatlah nak menikah dengan Abu Jahmin, dia ni satu orang, Nabi kata tongkat cemeti duk pukul orang ni tak pernah lepas tangan. Maknanya silap sikit dia bedai. Kalau hang mau dia, aku abang dulu. Esok jangan main rebeh-rebeh muka, main duk teriak kat aku. Nabi abang. Wa amma Muawiyah. Nabi kata ada pun Muawiyah. Fasa'luk. Nabi kata dia ni kira pocik. Apa pun tak ada. Orang miskin. La mala lahu. Harta tak ada. Ni dua orang yang pergi approach hang ni, begini keadaan mereka. Hadis ni juga menjadi dalil kepada menceritakan tak elok orang untuk tujuan manfaat dibenarkan. Nabi habaq dekat Fatimah binti Qais, wahai Fatimah, kalau hang mau dekat Abu Jahmin, aku habaq siap-siap. Dia ni silap sikit dia pukul orang. Bagus tak benda ni? Tak bagus. Habis tu Nabi pergi cerita aib dia, Nabi pergi cerita tak bagus dia macam mana? Dibenarkan. Pasal apa? Kalau tak cerita, lagi buruk akan berlaku kepada dia ni. Nabi habaq dulu. Habaq bukan menghina, tapi habaq memberitahu. Manakala Muawiyah ni, abang betul-betul. Bukan orang jahat, tapi fasa'luk. Dia ni miskin. La mala lahu. Harta tak ada. Kalau hang memang bersedia untuk hidup susah, tafadhal. Menikahlah dengan dia. Walakinni, Nabi SAW kata akan tetapi, inkihi Usamah bin Zaidin. Nabi kata aku mencadangkan. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid, anak angkat aku. Siapa Usamah bin Zaid, tuan-tuan? Anak kepada Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Anak angkat Nabi. Nabi ambil Zaid bin Harisah jadi anak angkat dia. Bila Zaid ada anak nama Usamah, Usamah bin Zaid, Nabi ambil Usamah pula buat anak angkat dia juga. Sama ada Zaid bin Harisah ataupun Usamah bin Zaid, depa ni hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa ni kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cadangkan kepada Fatimah binti Qais ini, makna dia ni orang bagus ni. Nabi pun berkenan, Nabi nak supaya dia kahwin dengan anak angkat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid bin Harisah. Nabi kata akan tetapi aku suka inkihi Usamah bin Zaidin. Kalau kamu mau menikah dengan Usamah bin Zaid, anak angkat aku. Nabi kata. Fakarihtu. Fatimah binti Qais kata, aku tak mau. Tak berkenan. Berkenan tak berkenan ni susah cakap lah tuan-tuan. Susah cakap. Kan? Tu kadang-kadang kita tengok dalam dunia ni, kita tengok lah perempuan ni segak bukan main. Hak jadi laki ni, ya Allahu Akbar. Tapi nak buat lagu mana, perempuan tu berkenan. Mata kita ni, bukan mata dia, hak nak menikah dia. Kita ni tengok kita kata, macam mana yang dia pergi berkenan dia ni. Tak tahu, susah cakap lah. Kan? Macam bini kita lah, kita tengok ni rambut elok lah, segak lah bagi kita. Orang lain pula tengok, Allah tak tahu mana. Weh, kalau dengar kat kita tak capang telinga. Kita kata, hang kata apa kat bini aku? Tanya balik, hang kata apa kat bini aku? Dia ni tak kata apa, hang kata apa kat bini aku? Mata kita tengok cantik, nak buat macam mana? Benda ni tuan-tuan, insting ni, Allah bagi kat tiap-tiap orang. So kita jangan kata apa, tutup mulut lagi baik. Tutup mulut. Semualah. Soal sedap, soal segak, soal ini soal yang very subjektif. Mata kita kata segak, mata orang kata tak segak. Kalau semua orang kata segak pun, dia seorang nak menikah dengan siapa? Tuhan buat tu elok lah. Tengok colour. Kita ni kalau tengok colour putih ni berkenan. Ada orang dia tengok putih tak berkenan langsung. Dia mau biji remia. Allah, kita kata apa hal yang pilih biji remia? Tak, dia suka biji remia. Tak boleh kata apa. Benda ni mata, tengok elok tak elok, berkenan tak berkenan, tak sama. Sedap tak sedap. Oi, bertengkang, bertumbuk, berguling atas tanah. Kita kata, oi, hampir trend ni, kalau mau mi udang, pergi tani. Tani memang sedap. Kawan tu pergi makan, dia kata apa, kuah macam ayak parit.
Kita kata aku kalau nak makan aku sentiasa pergi kat dia. Aku pernah try kedai lain tak boleh pergi. Kedai ni lah sedap sekalipun. Dia kata sedap apa nama. Dia kata macam ayak parit dia sebut. Oi. Pasal apa? Pasal sedap ni subjektif. Pada setengah orang dia kata sedap. Pada setengah orang tak sedap. So benda ni kalau faham tak ada masalah. Nabi SAW dia faham benda ni. Cuma Nabi mencadangkan. Hak Nabi cadang tu, dia kata aku tak suka, dia kata. Summa qala Nabi SAW, Nabi kata lagi, inkihi Usama bin Zaid. Nabi kata kawinlah dengan Usama bin Zaid. 2 kali Nabi ulang. Mana kata apa? Nabi nak sangat. Nabi sayang kat Usama, Nabi sayang dekat Fatimah ni. Dia nak 2 orang hak dia sayang ni, kalau boleh, hampa jadi laki bini. Senang kat aku. Nabi ulang lagi sekali, Nabi kata, inkihi Usama bin Zaid. Boleh dah pertimbangkan, menikahlah dengan Usama bin Zaid ni. Kata dalam hadis lain, dia kata apa? Dia kata, waqad kuntu huddistu. Fatimah binti Qais, dia kata, aku pernah dengar ada orang cerita dekat aku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man ahabbani falyuhibba Usama. Nabi pernah kata, dan orang main cerita dekat Fatimah sebelum ni. Nabi kata apa? Siapa sayang aku? Nabi kata. Siapa sayang dekat aku ni, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sayang dekat aku, falyuhibba Usama, maka sayanglah Usama. Oh, habis Maknanya tahap sayang Nabi dekat Usama ni cukup tinggi. Kalau betul hampa sayang aku sebagai Nabi hampa, sebagai kekasih Allah, kalau betul hampa sayang dekat aku sayang Usama, hampa kena sayang Usama. Fatimah ni dia duk kata tak mau, teringat. Dia teringat orang pernah habaq dekat dia, kata Nabi pernah sebut macam tu. Pernah cerita sayang Nabi kepada Usama ni. Bila dia teringat benda ni, falamma kallamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu amri biyadik. Akhirnya dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, urusan saya di tangan Tuhan. Macam anak perempuan lah. Bila dia berkenan orang lain, kita ni nak bagi dia dengan orang lain. Dia kita kata tak apalah, ikut hang lah. Bila kita kata lagu tu, dia tak boleh tidur pula. Pagi-pagi dia main kat mak dia. Dia kata tak apalah, mak ayah suka siapa saya ikut. Dia main lagu tu. Mak ni pula kata tak apalah. Kalau hang berkenan nak tak apa. Saya ikut mak ayah lah. Saya percaya kalau mak ayah pilih tentu untuk kebaikan untuk saya. Dia main macam tu. Fatimah binti Qais ni pun, dia pun bila teringat balik Nabi pernah kata lagu tu, sayangnya Nabi kepada Usama ni, dia kata kepada Nabi, dia kata amri biyadik, urusan saya, hal saya di tangan Tuhan, saya serah dekat Tuhan. Fankihni man syi'ta, bagilah saya kahwin dengan siapa yang Tuhan suka. Maka akhirnya Fatimah binti Qais yang kena cerai talak 3 tadi berkahwin dengan Usama bin Zaid bin Harisah. Kata dia, faja'alallahu azza wa jal fihi khairan waghtabtu bih. Dia kata Masya Allah. Dia kata lepas dia menikah dengan Usama bin Zaid ni, dia kata Allah menjadikan pernikahan dia dengan Usama bin Zaid ini khairan, penuh kebaikan. Dia rasa bahagia, dia rasa tenang, dia rasa seronok, dia rasa gembira, segala benda baik-baik dia rasa. Masya Allah, dia kata, orang yang Nabi pilih untuk jadi suami aku ni adalah orang yang terbaik, dia kata. Sehingga kan, waghtabtu bihi, sampai aku ni jadi macam nak iri hati. Terlampau baiknya Usama ni, sampai aku rasa macam iri hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat An-Nasa'i.